Assalamualaikum. Aisyah. Okey. Sama, mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nazrul, Ustazah. Okey, alhamdulillah Syikin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Alhamdulillah, kita tengok pada kertas 2 Okey, kita tengok kertas 2. Sekumpulan murid tingkatan 5 alfa menjalankan eksperimen untuk mengkaji. Bila mengkaji, bagaimana dia faktor apa ni? Ni adalah faktor yang dikaji. Faktor yang dikaji. Tolong respon Jadi faktor yang dikaji kat sini adalah apa? PM tu pola pertumbuhan, betul lah tu dia punya jawapan, pola pertumbuhan anak benih jagung kan.
Okey, dia PM ke PB? Pola pertumbuhan ni. PB. Okey, PB Okey, pola pertumbuhan anak benih. Anak benih kacang hijau itu apa? PM. PM. Anak benih kacang hijau. Itu adalah nama spesifik CV. ataupun faktor yang dimalarkan. Okey. Dua biji anak benih kacang hijau yang tumbuh dengan baik dipilih. Jadi tumbuh dengan baik dipilih ni maksudnya apa? Faktor apa? CV. Ketinggian anak benih diukur. Apa maksud ketinggian anak benih diukur tu apa? PM, PV, CV. PB tu. PB. Okey, betul. Ini adalah PB. Sebab PB adalah ada perkataan ukur, ingat tak? Cara mengawal. Ada perkataan ukur dan rekod, ingat tak? Jadi ketinggian anak benih adalah PB diukur setiap hari selama 1 minggu. Jadi itu apa? Nombor. Nombor adalah siapa yang tak boleh respon, boleh respon juga dekat Telegram, cikgu tengok. Siapa yang tak boleh cakap, boleh respon kat Telegram, cikgu tengok kat Telegram Okey. PM ke cikgu? CV. Yang 1 minggu? 1 minggu kan nombor. Okay, baik-baik. Siapa ni yang jawab ni? Cikin? Okey, kalau nombor adalah CV. Minggu ni adalah masa. Okey. Sekarang ni kita tengok pula dekat jadual. Jadi PM dia apa kat jadual? Siapa nak jawab kat Telegram dah tak boleh buka apa tu macam line slow ke ataupun dia punya apa namanya tak boleh, mikrofon tak boleh nak cakap ke, boleh tulis kat Telegram. Okey, jadi dia punya masa apa? Masa adalah? CV. Tak, bukan masa 1 minggu ni, masa kat sini. This one. Ni masa dekat jadual. Adalah? Kotak pertama apa? PM. Ni adalah PV. Okey. PB ni kita nak guna buat apa ni? Cakap je. Pemerhatian. DSO. Hipotesis. Okey, betul, bagus. Okey. Jadi kita dah ada PM Kita dah ada PM. Okay, PM dia adalah masa. Okay, jadi cara mengawal PM. PM ni nama lain dia apa? Selain PM? PM. Selain nama yang kita panggil dia PM. Dia faktor apa? PM atau faktor? Faktor yang diubah. Faktor yang diubah. Okey, jawapannya kat sini adalah masa. Cari cara nak mengawal PM atau faktor diubah.
Macam mana? Okay. Macam mana? Dengan? Tengok yang lama kalau tu. Hello? Menukar Dengan menukar. masa Okay. Dengan menukar. Masa tu pemulih ubahnya. Ada perkataan apa yang? berbeza. Yang berbeza. Betul istilahnya menukar tu? Betul? Betul. Dalam kata dua. Okey, menukar masa yang berbeza iaitu barulah catat berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang kita tengok pula faktor yang dikaji. Faktor yang dikaji. Atau yang tak boleh respon tu, tolong respon kat Telegram. Faktor yang dikaji atau apa tu? PB. PB. Okey, apa jawapan tadi? Apa? Merekodkan? Belum faktor cara mengawal. Dia Oh, punya PB dia. ketinggian. Ketinggian. Jadi cara mengawal Arfa ada kan? Cara mengawal PB atau faktor yang dikaji. Apa dia? Dia punya keyword dia. Merekodkan. Sebelum merekodkan, tinggi nak kena apa? Mengukur. Ukur dan rekodkan ambil ayat atas ketinggian guna apa? Guna apa nak ukur tinggi? Pembaris boleh ke? Ya betul, jangan takut. Kita kan, sainteras ni kita guna penimbang sebab nak ada jisim tu tak? Kita guna nak pembaris nak ukur panjang. Ada satu lagi, nak ukur apa? Nak ukur masa pakai apa? Jorandik. Itu je, tak banyak pun kita. Ataupun termometer nak ukur suhu. Kalau misal kata dari situ ukur dan rekodkan suhu, akhir jadinya guna termometer. Apa lagi? Kalau nak voltan guna voltmeter. Macam tu. Okey, dah habis. Kita jadual menunjukkan keputusan pada hari yang ke-7. Okey. Seorang tolong cikgu bacakan ni. 20, 60, 120, 210, 300, 330. Kita nak lukis. Belum ada lukis Okey, nyatakan tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen tengok kat atas ni dah ada dah tujuan eksperimen ni. Siapa nak cuba? Tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen adalah mesti ada perkataan untuk apa? Untuk mengkaji. Untuk mengkaji. Mengkaji apa? Kaji apa? Kaji apa kat situ?
PB ke PM dulu cikgu kalau Tak kisah. Dia syaratnya mesti ada PM dengan ada BB. Kalau tak kisah mana-mana, duduk depan, duduk belakang, tak kisah. Untuk mengkaji. ketinggian anak benih Hmm. berdasarkan tempoh masa seminggu. Atau melawan masa mengkaji, okey. Kita tulis dulu. Kita mengkaji ketinggian anak benih jagung bila? PM dia mana? Setiap hari. Pada setiap hari. Selama seminggu. Mengkaji ketinggian anak benih jagung apa tu? Setiap hari selama seminggu. Okey, lain, jawapan lain. Kat atas sudah ada tu. Cuba tengok. Dia kan mesti ada, bila tujuan ni mesti ada apa tau? Mesti ada PM dan PB. Ni kat sini ada PB, kat sini masa kan? Ni masa. Jadi ni apa? PM. Okey, dah ada. Ada lagi jawapan lain. Untuk tengok kat atas ni ada. Cepat untuk mengkaji. Pola pertumbuhan anak benih kacang hijau setiap hari selama seminggu. Ya, betul Atau melawan masa ke untuk mengkaji. Sekejap. Dia tulis dulu. Pola pertumbuhan anak benih jagung setiap hari selama seminggu. Okey, sebenarnya tujuan ni dia ada untuk mengkaji hubungan antara kalau tujuan dia punya tu adalah untuk, kita tulis pakai pen warna lain, untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Tak kisah dia duduk mana pun dia boleh. Cuba kita buat ayat ikut ni pula. Seorang. Tak pun tulis kat grup. Cikgu boleh terima semua sekali. Okey, cepat. Syaza? Masih tujuan aja cikgu. Masih kat tujuan lagi. Masih kat tujuan lagi. Try guna yang tadi. Ni. Gunakan yang ni, keyword yang ni. Untuk mengkaji hubungan antara, cepat. Tak apa, salah tak apa. Cepatlah cuba. Tak apa ni yang ada dengan cikgu ni. Cubalah. Kalau satu hala macam ni, lebih baik cikgu buat kat YouTube je terus. Cikgu mesti PM kat depan ke?
Ha? Yang Tak kisah, untuk tak mengerti kisah. hubungan. Duduk depan, duduk belakang, tak ada masalah. Kan cikgu cakap tak kisah mana-mana. Cepat. Untuk mengkaji hubungan antara Hmm. ketinggian anak benih jagung Dan dan seminggu tu apa? masa. Jadi untuk mengkaji hubungan antara ketinggian anak benih jagung dan masa. Untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih jagung dan masa. Okey. Boleh. Dia ada untuk mengkaji kesan PM ke atas PB, boleh? Untuk mengkaji PB yang berbeza bagi PM. Mengkaji PB bagi PM yang berbeza. Boleh juga. Yang penting ada perkataan depannya mengkaji, kemudian adalah PM dan PB. Okey, faham tak yang ni? Faham tak yang ni? Faham. Kita boleh pakai yang ni pun ada. Ni boleh. Kita tulis saja Kita tengok. Okey, nampak tak? Untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih hijau dalam masa 7 hari ataupun terhadap masa. Nampak tak? Kita punya apa pun cara kat tengok mesti ada masa. Betul tak? Kita punya betul jawapan kita tu. Untuk mengkaji ketinggian anak benih jagung setiap hari selama seminggu. Betul. Jadi kita punya jawapan dah betul. Jangan takut. Okey, nyatakan cara untuk mengawal pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan tadi ni. Kita dah buat apa? CV tadi. CV apa? 2 biji anak benih kacang hijau. Anak benih kacang hijau, tapi tu boleh ke? CV adalah anak benih kacang hijau. Kita nak tulis apa? Nak tulis apa? Jenis anak benih. Jenis anak benih. Okey, lain? Kita tengok kat sini. Hari pertama. Apa? Sama tak? Sama. Jadi kita gunakan saiz awal anak benih. Anak benih. Okey, cara mengawal pula. CV. Jadi cara mengawal CV? Menetapkan jenis anak benih. Kita ambil yang jenis anak benih Menetapkan jenis anak benih yang sama selama seminggu. Jenis anak benih. Tu je. Tak, jenis anak benih yang sama apa dia? Anak benih apa dia? Iaitu benih jagung. Anak benih jagung. Tengok betul-betul. Kacang hijau. Iaitu benih kacang hijau. Anak benih kacang hijau. Lagi kalau kita pakai saiz, menetapkan saiz awal anak benih yang sama, iaitu berapa? 20. 20, bagus. 20 mm. Macam tu lah. Hilang pula. Okey. Macam ni. Tuliskanlah dekat jawapan dia tu.
Okey. Yang Salza diam je, kenapa Salza? Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Ini ini jawapannya tadi lah Okey. Berdasarkan jadual 1, lukis graf bagi ketinggian. Okey, sebelum tu kita semak jawapan kita betul tak? Jawapan lain ialah memastikan semua anak benih terdedah kepada cahaya matahari, air, nutrien yang sama. Menggunakan jenis atau saiz anak benih. Yang ni lah. Macam yang cakap, menggunakan jenis anak benih yang sama iaitu kacang hijau. Menggunakan saiz awal anak benih iaitu 20. Ikut yang cikgu punya. Menetapkan tempoh masa yang sama. Menetapkan tempoh masa yang sama iaitu berapa? 7 hari. Ni sepatutnya ada tambah ni. Iaitu, tak boleh tulis kan iaitu 7 hari. Okey. Yang ini je lah. Kita tak ada ni. Memastikan semua anak benih terdedah pada cahaya, matahari, air dan nutrien yang sama. Okey. Kita terus kepada kita punya berdasarkan jadual lukis graf bagi purata ketinggian melawan masa. Okey ni. Dia cakap apa? Lukiskan graf Banyak kali cikgu cakap. Kalau graf bermaksud garis. Dah buat titik-titik, sambung je. Gitu. Okey, kalau dia garis lurus pakai pembaris. Tapi kalau dia bukan garis lurus, jangan pakai pembaris. Okey, tolong cikgu cakap. Masa yang pertama berapa tadi? 20 kan? Okey, jadi kita nak pakai sipir berapa ni? Kotaknya ada berapa? Kira dulu kotaknya ada berapa? 1, 2, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey, ada 10. Jadi tekan kalkulator 100 bagi 10. Makna satu kotak kecil bernilai 10. Jadi kena kira lah gitu. Jadi 1 tadi 20 kan? Jadi 1 masa 1 20. Okey, masa 2 tolong baca. Kat kertas awak tu. Cikgu yang purata ke anak benih satu Purata. atau anak benih? 60. 60. 2 60. Jadi 50. 60 lepas tu 120. 120. Sekejap 120. Sebab cikgu nak cepat, nak tu tak elak kan, kita sambungkan je. Tapi ni tak berapa lawa sebab nanti awak pakai tu buat smooth sikit Okey, 4 berapa? 210. 210. Lepas tu 300. 300. Okey, 300. Lepas tu 330. 330. Lepas tu 330. Okey, jadi sambung. Yang tegak ni tegak lah pakai pembaris kulit. Okey, tu dia. Lengkung pertumbuhannya. Untuk ini titik satu markah tau. Bentuk satu markah. Kadang-kadang budak buat titik, lepas tu dia buat grafnya yang tu. Dia cakap macam catar gitu. Dia buat catar bar. Macam ni lah. Dia buat macam ni. Jadi bentuk dia tak dapat lah. Siapa yang buat catar bar, bentuk dia tak dapat. Tapi titik masih dapat. Tapi jangan. Sebab itu cikgu cakap, kalau dia cakap graf, mesti garis. Kalau cakap bar, barulah ke histogram ke. Okey. Sekumpulan murid lain menjalankan eksperimen sama tetapi memperolehi data seperti dalam rajah 1. Purata ketinggiannya paling tinggi, kalau tadi ketinggiannya 330 betul? Paling tinggi. Betul. Dia 7 hari tu 330 kan? Kat sini tadi. Kat sini.
Okey. Kemudian dia samalah 20 kan. Tadi 20. Lepas 20 apa tadi? 60. 60. Okey lah. Bantailah lebih kurang 60. Okey. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Sekejap Dia lah hang. Tak boleh. Tak detect. Sekejap. Kenapa tak detect? Sekejap. Cari yang lain pula. Okey. Sekejap. Tak boleh counting pula. Sekejap sekejap. Kenapa dia tak boleh? Tu tak boleh. Okey, sekejap Okey, kita tengok yang ni. Okey. Nyatakan satu kesilapan yang mungkin dilakukan. Ni tadi kalau yang asalnya lebih kurang macam ni lah kan. Okey, tinggi kan. Nyatakan satu kesimpulan mungkin dilakukan oleh murid itu semasa menjalankan eksperimen. Jadinya pertumbuhan yang ini tinggi kan. Ni pertumbuhan tinggi. Kenapa dia tak boleh detect? Okey, pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi. Yang bawah ni pertumbuhan rendah. Kenapa dia terbantut? Tumbuhan rendah ni terbantut. Okey. Agak-agak lah kesilapan dia buat. Seorang? Tolong respon. Salah kat graf ke salah dekat? Bukan salah kat graf, salah kat eksperimen. Dia salah buat eksperimen. Cahaya matahari tak cukup? Ataupun cahaya matahari tak cukup. Okey, lain? Tadi ada jawapan ni kat dekat tu. Cahaya matahari tak cukup. Okey, kat sini cahaya matahari tak cukup. Boleh tulis pula ni. Sekejap nak ganti yang lain.
Kita try tukar ni. Kenapa tu tak boleh? Bismillah. Biasanya satu bekalan cahaya matahari tak cukup. Tak mencukupi. Lain? Agak-agak selain pada cahaya. Pokok Kurang nutrien. kekurangan nutrien. Ataupun tak dikasih baja kan? Kekurangan nutrien. Lagi satu, kekurangan air, tak siram. Okey. Jadi kita tengok jawapan tu. Okey, ini dia. Tidak memberikan cahaya matahari yang sekata, tidak memberikan bekalan air yang mencukupi. Sama tak ayat kita? Sama kan? Kekurangan air. Tidak memberikan bekalan air atau nutrien yang mencukupi. Baja boleh. Baja dengan nutrien sama. Tidak membeli anak benih yang baik atau sihat. Masa mula-mula tu. Masa mula kita tak memilih anak benih yang sihat. Okey. Kekurangan dengan tak mencukupi sama. Okey, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Ni jangan salah pula. Okey, siapa nak cuba ni? Sazwan diam je. Nazrul, cepat Nazrul. Okey, cepat. Siapa nak cuba? Cakap je. Siapa nak cuba? Sikin? PB ke cikgu? Okey. Sikin kau layan cikgu je layan Sikin. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kita tengok. Yang ni. Okey. Menyiasat. Menyiasat ni, menyiasat maknanya apa? Lepas dia PB. Faktor yang dikaji. Atau PB. Jadi PB-nya yang mana? Kekerasan. Kekerasan ni adalah PB. PM1, PM2. Alloy dan logam tulen. PM1. Pen ni tak best. PM2. Okey, kita tengok pula ni lagi gambar. Ada 1 kilo kan? Jadi dia apa? Dia apa? CV. CV. Okey, CV tapi tak boleh tulis CV. Dia kena tulis apa? 1 kilo maksudnya apa? Jisim pemberat. Okey, bagus. Jisim pemberat. Okey, bola keluli apa? Sama tak bola keluli ni? Sama. Jadi dia adalah Saiz bola keluli yang sama. Saiz bola keluli. CV ni faktor apa? Faktor yang ditetapkan. Dimalarkan, ditetapkan. Okey, kemudian ni bongkar kuprum dengan bongkar gangsa. Jenis bongkar. Jadi dia ada apalah? Dia PM. adalah PM bongkar. Bagus. Ni PM1, ni PM2. Gariskan yang sama
Jadi jawapannya adalah jenis bongkar. Ni adalah PM. PM adalah faktor yang Diubah. diubah. Okey, kita nak tanya pula cara mengawal PM. PM atau faktor diubah. Siapa jawapannya? Menukar jenis bongkar Menukar jenis bongkar yang berbeza. Iaitu Bongkar kuprum dan bongkar gangsa. bongkar kuprum dan bongkar gangsa. Okey. Cara mengawal faktor dikaji. Cara mengawal faktor. Okey, ni sebawah ni selesaikan dulu. Ni apa? Kotak pertama apa? PM, PM. Kotak kedua PB, PB ni nak guna untuk apa? DSO. Okey. DSO lain, pemerhatian lain, hipotesis. Okey, sekarang kita nak tengok jadi faktor yang dikaji ni ada dua kan? Betul. Selain daripada kekerasan, kita ada juga diameter lekuk kan? Okey, sekarang kita nak tulis cara mengawal faktor yang dikaji. Cara mengawal faktor dikaji atau PB. Okey, siapa nak cuba? Tadi pakai apa? mengukur. Ukur dan rekod. Ukur dan rekod. Rekod apa? Diameter lekuk. Diameter lekuk. Guna apa? Tengok unit. Guna apa unit? Jisim. MM guna apa? Guna apa? Baris lah. Pembaris. Okey, pembaris. Kalau kita Assalamualaikum. Siapa tadi? Okey. Kalau kita buat cara mengawal faktor diubah dah, cara mengawal faktor dikaji dah. Okey. Kalau kita nak cara mengawal faktor yang dimalarkan. Kat sini. Cara mengawal CV. Okey, apa dia? Menetapkan jisim pemberat. Menetapkan jisim pemberat yang sama, iaitu 1 kg. Yang sama iaitu 1 kilogram. Kalau tak ada macam saiz ni, tak ada kan? Kita tulis je menetapkan saiz bola keluli yang sama, titik. Kalau tak ada nilai, terus titik. Kalau ada, baru buat. Okey. Dah habis dah semua tentang ni.
Okey, kita tengok pula nyatakan satu pemerhatian. Jadi kalau pemerhatian tengok gambar ataupun jadual. Tapi kat gambar tak nampak lekuk. Jadi kena tengok Jadual. Bila jadual baca sebaris. Baca sebaris, sebelum baca sebaris kita kena tengok nilai dulu, analisis dulu ni. 5 tu diameternya besar ke kecil? Besar. Besar. 2 diameternya besar ke kecil? Kecil. Kecil. Jadi kita baca sebaris. Siapa nak baca sebaris ni? Nazrul, try. Cepat, Nazrul. Sekejap lagi. Ingat. Okey. Cepat Nazrul. Kat mana cikgu baca sebaris tu? Pemerhatian lah. Pemerhatian pakai yang kat kotak ni. Baca. Cepat. Saiz diameter lekuk kuprum lebih besar berbanding saiz diameter lekuk gangsa. Okey, pandai. Betul lah tu. Paling tepat. Diameter lekuk dia nak baca sebaris ni tak kisah bagi dari depan bagi belakang tak kisah. Jadi diameter lekuk bagi bongkah kuprum adalah lebih besar daripada gangsa. Okey. Tahu lah ni ayat dia. Diameter lekuk bagi bongkah kuprum lebih besar daripada gangsa. Kalau kita nak buat gangsa dulu pun boleh. Diameter lekuk bagi bongkah gangsa lebih kecil daripada kuprum. Macam tu boleh. Okey, lepas tu dia tanya, tak nak. Cikgu tak nak terus pada tu, cikgu nak tanya inferen. Tambah kat sini, apakah inferen bagi pemerhatian anda? Okey, siapa nak cuba buat inferen? Inferen dapat kat mana tadi? Soalan. Kat soalan. Okey, kat soalan kan. Mana PB-nya? Ni kan? Kegerasan. Ni, inferen. Okey. Jadinya, kalau diameter lekuknya besar, dia keras ke tak keras? Keras. Keras. Diameter lekuk kalau besar, keras tak? Keras. Keras? Cuma kau ketuk benda. Kalau benda tu keras, senang ke nak lekuk? Tak. Tak Jadi, keras. kalau besar maknanya? Tak keras. Kalau besar maknanya tak keras. Kalau besar tak keras. Ni kurang ke keras. Ni lebih keras. Okay, jadi jawapannya kat sini. Diameter lekuk bagi bongkah kuprum lebih besar kerana kuprum kuprum Kurang keras. Okey, cuba tengok nama dia, kuprum. Jadi dia apa? Tebak. Alloy. Kuprum. Ada Atom. Lain? Logam. Logam tulis ni. Gangsa adalah? Alloy. Alloy kan lebih keras. Logam kan lembut. Alloy. L yang besar ni. Kan cikgu lukis logam asingnya kan
3 je kan kalau cikgu lukis kan. Ni Betul. alloy ni logam asing. Kemudian kita lukislah logam logam tulennya. Cikgu kita berhenti pukul 9.45 tau. Cikgu nak ambil anak cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi L ni Lebih keras. lebih keras, lebih kuat. Lebih tahan. Kakisan lebih keras, kuat, lebih tahan. Kakisan. Kenapa? Kerana ni apa ni? Logam asing kan ni? Kerana logam asing halang. Ni yang bulat-bulat kecil ni lapisan logam daripada menggelungsur. Ingat tak kita buat apa namanya? Getah tebalkan. Ingat tak kita tambah sulfur pada polimer getah? Betul. Jadi sama juga rangkai silang sampel menghalang polimer getah daripada menggelungsur. Sebab itu getah tebalkan lebih kuat, lebih kenyal. Ni faktor yang diubah. Ada masalah tak faktor diubah? Apa dia? Faktor diubah. Jenis bongkar. Jenis bongkar. Kita dah faham ni. Okey. Jenis bongkar. Kalau misal kata tak pandai juga, dia ada pada soalan pun ada. Soalan misal katalah tak ada, tinggal gambar je, keputusan dia tak ada. Kat sini ada gambar lekuk kan. Okey, jadi kita ambil kat sini boleh. Alloy dan logam tulennya boleh. Kita ambil kuprum dan gangsa pun boleh. Macam gini contohnya. Kuprum dan gangsa boleh. Bongkar kuprum dan bongkar gangsa boleh. Ataupun atom pula. Alloy dan logam tulingnya. Boleh juga. Macam-macam jawapannya. Jadi jangan takutlah. Okey, kemudian definisi alloy. Dah habis soalan ni, berhentilah Alloy. Alloy ialah apa? Apa dia? Siapa nak cuba ni? Syikin jawab. Apa? Bahan ke, keadaan ke, proses ke? Bahan. Apa bahan? Yang ditunjukkan oleh PB tajuk. PB jadual. PB jadual apa? Diameter lekuk. Okey, yang ditunjukkan oleh PB jadual. PB jadual ni adalah diameter lekuk. Kat mana kita nak tengok diameter lekuk? Antara lekuk-lekuk ni, lekuk mana pada mana yang alloy? Gangsa. Yang mana? Kat mana? Ni lekuk ni kat mana? Lekuknya ada kat mana? Bongkar. Okey, kat bongkar. Okey, sekarang bongkar mana yang alloy? Gangsa. Jadinya diameter lekuk yang kecil, betul? Kecil kan? Pada apa? Bongkar. Gangsa. Gitu je. Sebelum dapat lekuk buat apa? Sebelum dapat lekuk. Apabila pemberat 1 kg dijatuhkan ke atas bola keludi. Okey. Apabila pemberat 1 kilogram dijatuhkan pada bola keludi.
Dah. Bagaimana cara anda mengawal formula ubah dimanipulasikan? Apa jawapan kita? Menukar jenis bongkar Menukar jenis bongkar yang berbeza yang berbeza iaitu bongkar gangsa dan kuprum. bongkar kuprum. Okey. Ramalkan diameter lekuk bagi kuprum apabila eksperimen itu diulang dengan 2 kilogram. Okey, sekarang kita tengok kuprum. Kuprum berapa dia punya lekuk? 5 mm. Dia pakai 1 kilo. Sekarang nak tukar jadi pemberat ni jadi 2 kilo. Jadi agak-agak berapa diameter lekuk bagi kuprum? 10. 10? 10. Boleh 10 boleh, 6 boleh, 7, 8, 9 boleh. Okay, dah habis. Nanti kita sambung. Sebelum tu apa nak tanya lagi? Apa lagi boleh tanya? Okay, apa hipotesis? Apa hipotesis ni? Jika jenis bongkar gangsa maka diameter lekuk lebih kecil. Okey, betul. Jadi dia dah pandai buat hipotesis, pemerhatian, inferen, cara mengawal, ramalkan, apa lagi? Kalau kita ditanya apakah penyataan masalah? Macam mana? Ni eksperimen ni ditanya apakah penyataan masalah? Penyataan masalah. Macam ni. Sekejap anak cikgu dah message. Okey, apa lagi? Siap. Okey, kita boleh buat ini. Adakah, dia punya penyataan masalah, adakah adakah logam dan alloy, adakah kekerasan alloy dan logam tulen berbeza? Boleh juga. Okey, kita tutup dulu kita punya ni sebab cikgu dah nak ambil cikgu. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, minta ampun, minta maaf kita nanti cikgu share dia punya video kalau nak tengok balik. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih semua.